متلازما على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ما الخفض؟ Apakah itu khafad? Khafad istilah ulama Kufah, jar istilah ulama Basrah. Jawaban dia huwa ibaratun. Ibaratun itu khabar bagi mubtada mahdzuf. Huwa itu al-khafdu ibaratun, satu ibarat, anil kasrati, daripada kasrah, allati tahdutsu, yang berlaku ia allati inda dukhuli amilil khafdi, ketika masuk oleh amil khafad. Nahu marartu bi Zaidin. Ibaratun itu mu'abbarun bih. Mu'abbarun bih. Selepas daripada an itu nama dia mu'abbarun an, yaitu musamma tu. Musamma tu kena selepas daripada an. Ibarat. Contoh kalau kita kata 8 komponen dalam manhaj Al-Azhar itu ibarat tentang asas-asas ataupun dasar-dasar utama di dalam pengajian di Al-Azhar. Jadi kita kata ibarat. Okey. Bila dikatakan contoh wal ma'ani ibaratun an sifatin zaidatin 'anil zat misalnya. Jadi penggunaan ibarat dengan makna mu'abbarun bih. Kita boleh kata itu isim. Mu'abbar anhu itu tu nama dia musamma. Tu kalau nak takrib. Okey. Khafad tu apa benda? Itu ibarat, satu ibarat, satu orang panggil kalau setengah apa yang dimaksudkan oleh orang pondok sebagainya, atau orang lain bila kata ibarat kitab, teks kitab. Tapi bukan dengan makna ini. Ibarat dengan mana isim. Okey. Khafad itu ialah satu isim. Dan bagi apa? Apa dia punya musamma itu? Iaitu al-kasrah. Kasrah allati, yang tu sifat bagi al-kasrah. Allati tu isim mausul. Isim mausul apa nama dia? Isim mausul nas. Dari isim mausul nas ada isim mausul mushtarak. Nanti kita akan belajar. Isim mausul nas ni seperti alladhi, allati, alladhina, mushtarak, ma, man dan sebagainya. Allati tahdutsu, yang berlaku ia allati. Jadi macam kita belajar, setiap silah pasti ada aid dan silah. Inda dukhul, tahdus itu tu inda dukhuli amilil khafdi, ketika masuk oleh amil khafad. Dukhuli amili, praktikkan kaedah-kaedah. Dukhul, dakhala, dukhulu, dukhul dan masdar, idafat kepada amil. Idafat masdar kepada apa sini ni? Masuk akan amil khafad ke atau masuk oleh amil khafad? Masuk oleh amil khafad. Itu masdar idafat kepada fa'il. Nahu misal marartu bi Zaidin, berjalan oleh aku bi Zaidin, dengan Zaid. Jadi Zaidin, din itulah khafad. Okey, ibarat daripada kasrah yang baru berlaku, tahdutsu yang berlaku, ataupun kita boleh kata yang baru berlaku ketika masuk amil khafad. Mana amil khafad dia? Ba. Okey, amil apa? Lafzi ke maknawi? Lafzi. Okey, apa ta'rif amil? Ma athara fi akhiril kalimah. Pendek tu. Ma athara fi akhiril kalimah. Okey, sebelum kita teruskan, kita sentuh bab iaitu al, tentang al. Pada muka surat sebelum daripada ni tentang al. Sebelum ni kita bahaskan tentang nakira, alam syakhs, alam jenis, isim jenis. Jadi antara perbahasan yang perlu diketahui tentang al. Kata mal khamsul hissiyah thalathun fi awwalihi wa thnatani fi akhirih. Al-ula al, ay bi jami'i aqsamiha, dengan kesemua bagainya bagai al. Okey, fallati lil haqiqah, maka bermula al yang menunjuk di atas haqiqah. Ada al lil haqiqah, itu tu ialah wahiyad dakhilatu ala kulli mu'arrafin,
iaitu al yang masuk ia di atas tiap-tiap mu'arraf, sesuatu yang ditarifkan, sesuatu yang ditarifkan. So apa-apa yang hendak ditarifkan, berarti bila masuk al pada kalimah tersebut, maka al itu lil haqiqah. Nahwu al misbahu alatun lil idha'ah. Al misbah nama dia mu'arraf, alatun lil idha'ah nama dia ta'rif ataupun mu'arrif. Jadi tiap-tiap al masuk pada tiap-tiap benda yang mu'arraf itu nama dia lil haqiqah. Sebab kita nak tahu apa haqiqah al misbah itu. Wa nahwu da umpama ar-rajulu khairum minal mar'ah. Lelaki, hakikat lelaki itu lebih baik daripada perempuan. Ay haqiqatu dzakari afdalu min haqiqatil unsa. Dari segi hakikat dia tu, bukan dari segi afrad. Fatafdilu bainal haqiqataini. Maka bermula tafdil itu, berlebih kurang itu ialah bainal haqiqataini, ay kainun bainal haqiqataini. Sebab tu para anbiya dilantik daripada lelaki. Lianna ba'dal inath, kerana bahawa sesungguhnya sebahagian daripada inath, perempuan, qad yafdulu ba'dadz dzukur, terkadang melebihi ia akan beberapa orang lelaki. Dari segi afrad dia lah, bukan dari segi haqiqah. Itu yang pertama, al lil haqiqah. Yang kedua, wallati lil jins, al lil jins ataupun al jinsiyah. Tengok nisbah tu kena pandai. Kalau ada lam lil jinsi, kalau ada tulis lil jinsiyah tu tak kena dah tu. Nak kata ya tu kena al jinsiyah, tanpa ada lam. Kalau ada lam, al lil jins. Macam contoh al lil istighraq ataupun al istighraqiyah, macam tu. Jadi kat situ tu dah boleh detect dah kemahiran seseorang, dia pandai nahwu ataupun tidak. Jangan silap. Ketika lil jins saja, tak ada lil jinsiyah, tidak ada. Kena jinsiyah buang al, buang lam tu. Al jinsiyah ay al mansubah ila al jins. Bihaitsu, dengan sekira-kira, yakunul qasdu biha afradahu, sekira-kira adalah qasad dengannya, qasad dengan al lil jins itu yakunul qasdu biha afradahu, segala afradnya. Segala afradnya. Qallat au kathurat, sama ada sedikit ia afraduhu au kathurat, ataupun banyak. Kathurat. Ka qaulika, seperti kata engkau, istanastu birrajul. Istanastu, beramah mesra oleh aku dengan seorang lelaki. Dengan di sini nampak ni, birrajul di sini alil jins. Mana dengan mana-mana lelaki, bukan seorang lah. Sebab kaedah tu al-lil jins, dia bila masuk kepada contoh, dia masuk kepada jamak, dia akan membatalkan makna jamak. Dia akan membatalkan makna jamak, maka sah untuk nak buat khabar dengan ifrad ataupun muta'addid. Misal seperti di dalam mata ajrumiyah tu, al-mu'rabatu qisman, al-mu'rabatu qismani. Bagaimana mungkin al-mu'rabatu mubtada, qismani khabar? Kita tahu syarat mubtada khabar kena al-ittihad fi ma sadaq wa al-ikhtilaf fil mafhum. Iaitu kalau kita kata az-zaiduna, kena kata qaimuna. Adapun di sini bila macam ni nampak seolah-olah macam az-zaiduna qaimani. Nampak? Jadi perlu ditakdir. Bukan salah kalam ni, kerana ni betul, mustaqim, tapi takdir dia macam mana? Al-mu'rabatu qismani. Jadi bagaimana supaya syarat mubtada khabar tu tahaqquk pada jumlah ini ni? Maka ada beberapa jawapan. Antaranya apa? Al pada al-mu'rabatu itu al lil jins. Al lil jins. Maka khabar dia tak kira lah nak mufrad ke, nak muta'addid, tu terbenarlah 2 ataupun 3 dan ke atas, tidak ada masalah. Kaedah ada al lil jins idza dakhala 'ala al jam'i, al lil jins idza dakhalat 'ala al jam'i batala ma'na al jam'i, batala ma'na al jam'i. Al lil jins apabila masuk ia di atas jamak, dia akan membatalkan makna jamak.
wa khaffat ghadrul mar'ah, dan ringan oleh pengkhianatan ataupun pembelutan pembelutan perempuan. Ghadrul mar'ah, ghadru itu mana khianah. Kalau khianat daripada seorang perempuan itu ringan. Okay, daripada mana-mana perempuan itu ringan berbanding dengan khianat daripada lelaki. Wajah ada apa, pandai-pandai lah cari sendiri. Sebab apa? Adakah ringan pengkhianatan daripada perempuan? Dah bercinta daripada tahun 1 sampai tahun 4 misalnya, tahu-tahu dia khianati. Okey, wala'iyadzu billah. Okey, wa khaffat ghadrul mar'ah, turidu, kehendak oleh engkau dengan kata macam ni al-farda, satu individu, awil afrada, atau beberapa afrad, min jinsi kullin minhuma, daripada jenis tiap-tiap daripada kedua-duanya, daripada rajul ataupun al-mar'ah. Setengah kitab tu dia menyamakan di antara lil jins, digabungkan terus dengan lil haqiqah, masukkan semua sahaja tu. Sebab tu bila ditakdirkan alhamdu, kalau al tu lil jins, ai jinsul hamdi, atau itu afradul hamdi ataupun haqiqatul hamdi. Jadi masalah ni ada beberapa pandangan lah. Ada sebahagian masukkan sekali lil jins dengan lil haqiqah. Okay. Wallati lil istighraq, dan al yang menunjuk di atas istighraq. Istighraq makna isti'ab, bimakna kullin wa jami', dengan makna kull dan jami', kesemua. Okay. Yang beri ma'ruf, kullun itu tu ada makna jami', makna 100%, ada makna majmu'. Nahwu, umpama, misal, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu, kesemua manusia. Okay, kullal insan khuliqa halu'a, diciptakan itu halu'a, ia bersifat halu'a. Apa tu halu'a? Wa qad bayyana Allah Ta'ala hul'ahu biqauli, dan Allah menjelaskan tentang hul' manusia itu dengan katanya idza massahu syarru jazu'a, apabila menimpa akan dia tu oleh satu kejahatan, jazu'a. Okey, dia apa? Dia tak sabar. Kalau apa? Kalau kejahatan, okey, keburukan menimpa dia tu, dia tak sabar. Wa idza massahu khairu manu'a, dan apabila menimpa akan itu oleh kebaikan, manu'a, dia tu seorang, dia apa? Tak nak bagi kepada orang lain, dia nak dia sendiri saja. Okey, tabiat. Jadi itu kena lawan lah. Manusia ada tabiat, tabiat yang baik, ada tabiat yang buruk. Okey, itu sifat fitrah manusia. Fitrah manusia iaitu mana bila dapat kebaikan, dia nak semua kebaikan tu ada padanya. Okey. Tapi sebab Islam datang, kita dah dididik daripada awal sehingga fitrah kita pun berubah, jadilah apa? Rasa nak bagi kepada orang dan sebagainya lah. Tapi tetap ada orang-orang yang kekal dengan fitrah macam tu. Dia nak kebaikan hanya untuk diri dia sahaja. Sama juga dalam masalah ilmu ni. Dalam masalah ilmu, hati-hati dalam sifat macam ni. Bapa selalu pesan, kata sebagaimana harta itu tu apabila diinfakkan, beri kepada orang lain, akan berkat, akan bertambah. Begitu juga dengan ilmu. Bila kita ajar kepada kaum kita, tu dalam sedekah ilmu tu, ajar sampaikan kepada orang lain, insya-Allah akan melipat kali ganda. Man jaa bil hasanati falahu 10 amsalihha. Tu antaranya. Sebab tu sebahagian orang, dia sebagai pelajar, zaman-zaman pelajar ni nak bagi tahu pengalaman tu. Waktu setahun pertama tu, kalau biasa ngaji di pondok tu, sebab ngaji daripada pagi sampai tengah malam. Kita sebab sebelum ni ngaji biasa, ngaji sekolah, lepas tu ngaji tahfiz. Jadi kita tak pernah dapat benda macam tu. Jadi bila kita dapat macam tu dalam tahun pertama tu, kita akan merasa kita paling hebat. Kita ada grup kawan-kawan dan sebagainya, mereka macam mana, kita sebab tiap hari dengan ilmu akan bertambah. Ilmu tu seolah-olah macam setiap hari berguna ilmu dapat. Tapi ketika itu ingat, kalau tidak dijaga pada waktu tu sangat-sangat bahaya. Dia akan mula macam nak takabur, semua keluar. Sebab tu pentingnya didikan guru. Disuruh tehir dulu. Maknanya apa? Jangan macam apa? Terus mengajar kepada orang lain dan sebagainya tu. Okey. Maksudnya jaga dari segi apa? Kita punya dalaman tu. Okey, hati kita tu kena jaga.
Jadi bila dah macam tu ditahan, maksudnya tak apalah, belajar je dulu peringkat jamak. Okey. Peringkat permulaan tu jamak, himpunkan dulu tu. Himpun, dah rasa dah stabil, dah hilang rasa tu, barulah mengajar dan sebagainya. Supaya apa? Mengajar ni di satu amanah. Tujuan kita ni bukan apa, macam anak ni mengajar ni nak bagi apa, antum lebih pandai, lebih hebat daripada anak. Nampak tak? Tapi kalau ada masih still lagi setengah orang tu bila mengaji dengan syekh ni padu, dia tak bagi tahu dengan kawan-kawan dia. Contoh, dia pergi kelas, jumpa satu kelas, syekh ni contoh mengajar usul fiqh, padu, memang poin-poin faedah-faedah memang dakik sangat. Kawan dia juga tercari-cari juga kelas usul fiqh, dia anak tak tahu kelas usul fiqh yang sedap ni kat mana. Sebab dia tak nak apa, nanti kawan dia hebat macam dia juga. Setengah tu ada yang apa, istilah dia ihtikarus syuyukh. Ihtikar ni apa nama dia, memploitasi, apa nama, monopoli, mengeksploitasi syekh. Macam tu. Mana syekh tu dia tak nak bagi online, sebab syekh tu hebat, dia nak hebat seorang saja, tak boleh. Kongsikan saja, isyaratkan, nak hebat kat situ tu. Orang tak sempat lah dengan syekh tu, walaupun dia minat contoh usul fiqh contoh, tapi dia tahu syekh tu hebat, tapi tak sempat dengan kuliahnya dan sebagainya. Cuba antum pergi situ, tu hebat tu. Jadi kena ihalah macam tu. Okey, sifat macam tu sifat penuntut ilmu yang sebenar. Okey, fa'al fil insan, maka al pada kalimah insan itu tu lil istighraq. Okey, kullu insan. Wa fi syarri wal khairi lil jins, dan pada syar wal khair itu lil jins. Okey. Cumanya tengok bila kita kata kullu, takdir dia macam mana? Innal insana inna, sebutlah inna, cuba sebut betul-betul. Tepat. Kalau ada alif lam, sebut alif lam. Kalau tanwin. Kalau innal insana inna kullal insan ke kullal insan? Tak jelas lagi. Kullal insanin ke kullal insani? Kulla insanin yang pertama, kullal insani yang kedua. Siapa yang kata yang kedua? Angkat je lah. Siapa yang kata yang pertama? Orang angkat juga. Jangan jadi tabik macam tu. Okey. Betul ni sini apa? Kena nakirah. Okay. Ingat, kullu ni bila idafat kepada isim nakirah, ini mufrad istighraq jins. Kalau idafat kepada ma'rifah ni yang basic. Idafat kepada isim ma'rifah yang ada al, maka dia istighraq al-ajza. Istighraq al-ajza. Maka kalau kita kata kullal insan, maksud kulla ajza'il insan. Sesungguhnya setiap juzuk manusia itu, kepala, tangan dan sebagainya, itu tu. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan setiap jenis insan, setiap afrad dia tu. Okay, setiap afrad. Itu beza dia. Okay. Bermaksud kalau kita kata kulla tuffah, ataupun kita kata akaltu kulla tuffahin, makan oleh aku akan tiap-tiap tuffah, buah topah bahasa tani, tapi bahasa Arab tu tuffah. Jadi makan jenis apple, semua jenis apple dia makan. Apa tak? Apple hijau, apple biru, apple apa semua dia makan. Tapi kalau kata akal tu kullat tuffah, maksudnya tiap-tiap juzuk apple tu dia punya biji-biji pun dia makan. Tulang-tulang dia, kalau jenis ikan ke ayam ke, dia makan semua. Tu beza dia. Okey, ta'bir. Sebab tu ketika mentakdirkan innal insana inna kulla insanin. Sebab tu di dalam hadis menunjukkan di atas juzuk al-muslimu ini apa, kullul muslimi 'alal muslim haramun. Kullul muslimi, tiap-tiap juzuk, apa tak, manusia itu di atas tiap-tiap juzuk orang Islam itu tu di atas Islam lain haram. Apa dia? Damuhu wa 'irduhu wa maluhu, dan semua dia bagi juzuk manusia itu. Darah ada, penghormatan dia semua. Okey, bukan jenis manusia itu. Man arada al-mazid falyadhhab ila Mughnil Labib. Itu buka apa dekat pembahasan kullu.
huruf kaf. Sebab tu wajib, tapi tak wajib. Tak wajib mughnil labib. Tahun pertama kena ada. Tahun pertama kena ada. Dia tak susah pun mughnil labib. Bukan semua susah, ada yang senang. Perbahasan mufradah tu. Macam nak tanya kalimah al-kaf. Kaf tu maksudnya apa? Banyak. Dia tahu dalam apa je makna dia. Kemudian kullu sebagainya. Cek dekat situ tu. Tapi perbahasan nahu kalimah kat mughnil labib tu, lepas daripada mughnil labib, beli yang Hasyiah Dusuki 2 jilid tu, pergi kepada Hasyiah Al-Attar ataupun Hasyiah Al-Bannani dalam perbahasan kullu dalam usul fiqh. Anda akan tengok macam ni usul fiqh sebenarnya. Maksud dia bukan level-level macam ni. Dia orang-orang level mughni semua tu, dia boleh masuk antara tu. Okey, ni wajib antum nanti buka dekat Hasyiah Al-Attar ataupun Hasyiah Al-Bannani ala Jam'il Jawami' tu, perbahasan kullu dengan sebelum tu mughnil labib. Okey, maksud dia tu dia ada bezakan je kalau jamak. Okey, je kalau mufrad. Okey, tentang kullu di faedah dia tu. Okey, wallati lil ahdi al khariji, dan al lil ahdi al khariji macam kita dah jelaskan sebelum ni. Al lil ahdi ada 3, lil ahdi al-dhihni, lil ahdi al khariji, lil ahdi al-dhikri. Lil ahdi al khariji, lil ahdi ni lil ilm. Mana al ma'hud ni, ma'hud maksudnya maklum. Ma'hud tu maksudnya maklum, iaitu nahwu udkhulis suqa, masuklah oleh engkau akan pasar, washtari kadza, dan belilah oleh engkau akan demikian. Kadza tu isim kinayah. Turidu, kehendak oleh engkau, as-suqal ma'huda lakuma kharijan, kehendak oleh engkau akan pasar yang dimaklumi. Ma'hud al-ma'lum lakuma, bagi kamu berdua, kharijan, pada kharijan iaitu kharijaz zihni, pada luar daripada otak tu. Jadi yang khariji ni bukan ada semata-mata dalam kepala dia sahaja. Awil zihni ataupun lil ahdi az-zihni, tak ada, bukan khariji, tak ada, tapi dalam kepala saja. Ka qaulika li mukhatabika, kepada kata engkau bagi mukhatab engkau, hal qabaltar rajul, hal qabaltar rajula, adakah jumpa muqabalah oleh engkau akan lelaki itu. Turidu, kehendak oleh engkau, syakhsan ma'hudan bainakum adh-dhihnan, kehendak oleh engkau akan seseorang yang ma'luman bainakuma zihnan, pada zihin. Kamu dah jumpa lagi tu ke? Orang lain tak tahu, kita je yang tahu dengan mukhatab kita tu. Itu namanya lil ahdi az-zihni. Cumanya hal qabaltar rajula, baca ar-rajulu boleh tak? Hal qabaltar rajula ke rajulu? Boleh tak? Siapa kata ni boleh? Apa? Qabaltur rajula. Siapa kata boleh rajulu? Angkat tangan. Tak perlu takut pun. Okey, siapa kata boleh, angkat tangan. Okey, tengok ni. Qabaltar rajula itu yang asal. Qabaltar rajula itu maf'ul bagi apa? Qabala. Okey. Tapi sebab muqabalah ini ni dia lil musyarakah. Maka dibolehkan pada makna qabalta ar-rajula. Ar-rajula itu tu maf'ul sharih. Fa'il dimni. Begitu juga dengan ta tu, dia tu fa'il sharih dan maf'ul dimni, sebab saling berjumpa. Tetapi bila kat tempat macam ni, macam contohlah kalau kita kata dzakara zaidun Muhammadan, nampak tak? Jadi boleh kalau tidak ada baris. Okey, kalau tidak ada baris itu dzakara Zaid ar-rajul misalnya, boleh nak tukar tu. Okey, mana-mana fa'il ataupun maf'ul. Tapi asal fa'il duduk depan. Okey, cumanya di sini pada lafaz tak bolehlah baca.
Sebab apa nak baca ar-rajulu tak boleh? Sebab ta tu. Okey, melainkan kalau qabalaka ar-rajulu, di sini tidak boleh. Di mana tiap-tiap fi'il wazan mufa'alah, dia boleh, dia punya fa'il dia tu boleh baca juga sebagai maf'ul pada makna dia, sebab mereka musyarakah. Awil huduri, ataupun huduri, iaitu al-ahdi al-huduri, hudur. Nahu qawlihi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini, al-yawma al-hadir, okey, telah menyempurna oleh aku bagi kamu dinakum, akan agama kamu. Okey, nazalat yawma arafata, turun ia hadil ayah pada hari Arafah, fi hajjatil wida', hajjatil wada', wida' boleh. Wa mithluhu qawluka al-yawma nataqabalu fil hadiqah, hari ini. Okey, al-yawmu khamrun wa ghadan amrun. Okey, kat sini ada sebagian syubhah. Inilah ayat yang dibawa. Okey, ni pandai-pandai duk tambah dalam agama. Dia kata apa? Barang siapa yang menambah sesuatu dalam agama, dalam ibadat, itu tu telah mentohmah Nabi sebagai pengkhianat. Seolah-olah apa? Nabi tak sampaikan lagi agama secara sempurna. Ayat ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum, agama telah sempurna. Buat apa nak ditukar tambah dan sebagainya? Ni bukan saya yang kata, nas Al-Quran yang kata. Macam tu. Jadi macam mana, apa mafhum dia ni? Maksud dinakum di situ tu apa maksud dinakum? Okey. Di sini kena baca kalam Imam Syatibi rahimahullahu taala tentang sini ni, yang telah disempurnakan dinakum tu iaitu pada usul dia tu boleh, usul telah sempurna. Okey, usul telah sempurna. Sebab tu adanya qiyas dan sebagainya. Okey, sebab tu adanya qiyas dan sebagainya. Okey, baca daripada mana nak cari kalam Imam Syatibi membicarakan benda ni? Macam mana cara nak cari? Buka kitab Imam Syatibi semua tu, dia buka semua. Macam tu ke? Tu ataupun tengok fihris semua, jumpa ke? Mungkin boleh jumpa. Ni buka dekat Maktabah Syamilah. Buka Maktabah Syamilah, pilih dekat muallif, pilih Imam Asy-Syatibi, ikhtiyar al-kutub al-muhaddada, bagi sebelah kiri situ tu, tulis je ni, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Nanti dia keluar natijah dia tu. Okey. Pelajar Azhar kalau tak pandai guna Maktabah Syamilah tak boleh pergi. Hakikat tak ada siapa ni. Datanglah 1000 orang pun nak nafikan ni benda ni. Sekarang dunia berkembang. Okey, dunia berkembang, maklumat dia luas. Maklumat luas. Sebab tu ni sebab dengan contoh orang dulu mungkin kitab ni susah nak jumpa. Sekarang ni tengok semua ada. Cumanya apa, itu sebagai dalalah sahaja. Maktabah Syamilah sebagai dalalah sahaja. Nak bagi tahu sebab apa? Maktabah Syamilah, Syamilah tu siapa yang buat? Saudi. Faham lah. Mana ada kita Asy'ariyah, kita Rad Asy'ariyah yang ada. Nampak tak? Jadi sebab tu kelemahan situ tu, dia kalau tengok makin zahir lah. Sebab apa? Kajian-kajian terhadap nas-nas kita, ulama kita dalam bidang akidah dan sebagainya itu kurang. Kita hasyiah sebagainya kurang kat situ tu. Jadi bila nak buat carian ke apa semua tu agak payah. Lalas sekali malal, tak buat kajian dan sebagainya. Berbanding dengan kitab-kitab mereka, sentiasa dikhidmati. Sebab senang nak buat kajian kitab kita tu. Jadi dalam Maktabah Syamilah sebagai dalalah sahaja, sebagai petunjuk awal dia. Okey. Sebab ada di sana kesilapan dan sebagainya. Berapa hilang berapa muka surat dan sebagainya. Okey. Cari tarjamah rawi tak jumpa. Wallahi Syekh dah cari dah tak jumpa. Sedangkan Syekh kata apa? Wallahi ada dalam kitab Tahdzibut Tahdzib. Tengok dalam tu hilang 10 terjemah. Nampak tak? Sebab Maktabah Syamilah dia tu salin balik daripada yang ditobak. Dia bukan beli daripada tobak tu, dia ambil soft copy tu dia masuk, bukan. Dia ada jam'iyah nusakh tu, yang geng penulis balik tu. Lepas tu ada tersilap dan sebagainya. Okey, terkurang, terhilang apa semuanya. Dan bukan semua kitab yang bahagian ta'liqat itu tu ditulis balik. Sebab tu penting kitab. Dia sebagai
untuk permulaan saja tu, nak cari kalam Imam Syatibi bicara tentang ni macam mana. Bicara tentang, sebab ni antara yang hujah biasa diorang bawa. Okey, kata seolah mentohmah Nabi itu sebagai khianat. Sebab apa? Tak menyampaikan agama secara sempurna lagi lah. Dia kata apa? Lazim bila kamu kata adanya bid'ah hasanah, bermaksud okey, Nabi tidak amanah. Mana dakwah Nabi itu tidak sempurna lagi. Nampak tak? Sebab ada kekurangan yang kamu boleh tambah. Baca itu tu wajibat itu. Okey, wal mausulah, al mausulah pula hiya dakhilatu ala wasfin sharih, yang masuk di atas wasfin sharih, isim wasaf yang sharih. Wasfin tu ni isim wasaf lah, isim wasaf yang 5, ma dalla ala hadatsin wa sahibi. Jangan lupa langsung ta'rif isim wasaf, ma dalla ala hadatsin wa sahibi, isim fa'il, isim maf'ul, sighah mubalagha, isim tafdhil dengan sifat musyabbahah. Kadharib, nahwu ad-dharib, wal murtada murtadi, boleh. Ad-dharib yang memukul, murtada atau murtadi yang terpilih, murtada yang terpilih, Mustafa yang terpilih. Okey, di sini bila dikatakan ad-dharib itu tu al-mausulah, sebab tu bila diterjemah yang al-mausulah tu terjemah dengan yang. Okey. Sebab apa tengok ni? Al-dharib dengan mana allazi yadribu. Kalau al-madrub allazi yudrabu. Kalau ad-dhariban alladzani yadribani, macam tu. Sebab tu keluar kaedah al-mausul ma'asilatihi fi ma'na al-mushtaq. Tu ada al-mausul, qaidah al-mausul ma'asilatihi fi ma'na al-mushtaq. Mausul ma'asilatihi fi ma'na al-mushtaq. Isim mausul berserta dengan silah dia tu pada mana mushtaq. Okey, alladhi yadribu dengan mana ad-dharib. Alladhi yadribu sebagaimana diterjemah, tengok ni. Alladhi yadribu. Contoh kita kata ja alladhi yadribu amran. Okey. Telah datang oleh seseorang yang alladhi, yang pukul ia alladhi. Bila dah tukar kepada al, ja ad-dharibu. Okey, ja ad-dharibu amran. Telah datang seorang yang memukul ia mana? Ia al. Sebagaimana dia ada aid untuk alladhi, begitu juga dengan tu. Sebab tu kan dia kan al dulu belajar dengan baba. Al apa tak? Dia kata ad-dharib yang memukul ia al. Sebagaimana kalau kita kata alladhi yadribu yang memukul ia alladhi. Sama saja. Okey, al-mausul ma'asilatihi fi ma'na al-mushtaq. Okey, wallati dan seterusnya allati lilamhil asli. Lilamhil asli untuk mulahazah yang asal itu. Tengok, wahiyya ad-dakhila ala mushtaqin aw masdarin, iaitu al yang masuk ia di atas isim mushtaq. Okey, aw masdar ataupun masdar. Masdar bukan isim masdar, masdar lain, isim masdar lain. Summiya bihi yang dinamakan dengannya dengan isim mushtaq ataupun masdar. Seperti al-harith. Al-harith itu apa? Okey, isim fa'il tapi dinamakan nama orang. Orang fadlun, okey, itu masdar. Letak al pada nama orang tu itu nama dia al lilamhil asli. Wan nu'man wa kulluha tufidu madkhulaha, okey, at-ta'rif, dan kesemuanya itu tu memberi faedah, okey, madkhul dia tu ta'rif. Jadi ni semua ni kita bukan daripada alil haqiqah, semua tu dia punya madkhul. Madkhul tu mana selepas dia lah. Kalau kita kata as-suq, suq itu tu madkhul dia tu, al serta madkhul dia tu, kena faham istilah tu. Itu merupakan ta'rif ma'ad al-akhirata, kecuali yang akhir, iaitu lamhil asli ni. Dia tidak memberi faedah ma'rifah. Okey, hatta al-mausulah sekalipun, hatta al-mausulah tu memberi faedah ma'rifah. Al-mausulah memberi faedah ma'rifah. So apa? Dia itu isim mausul bagaimana isim mausul ma'rifah, bila al dia pun ma'rifah juga. Okey. Fa innahu, maka sesungguhnya ia al lilamhil asli ini ni, fa innahu ni
madkhul al-akhirah mu'arrafun qablaha bil alamiyah, telah ma'rifah, telah ditakrifkan, telah dimakrifahkan sebelumnya, sebelum masuk al. Dimakrifahkan apa? Maknanya fadl Haris itu tu telah makrifah sebelum daripada masuk al lilamhil asli. Makrifah dengan apa? Takluk pada mu'arrafun bil alamiyah, dengan alamiyah. Okey. Wa makna lamhil asli, dan bermula makna lamhil asli. Maksudnya apa? Kalau dah fadl nama orang itu tu, Haris nama orang tu dah makrifah dengan alamiah, so bila masuk al dia tu tidak berfaedah makrifah lah. Nanti tahsilul hasil pula, menghasilkan akan sesuatu yang telah berhasil. Okey. Tahsilul hasil. Jadi tapi ingat tahsilul hasil ni tengok wajah-wajah dia tu lah. Contohnya apa? Kalau anak kata qum, jadi beri tu qiyam tu hasil tak? Belum hasil lagi, jadi anak boleh suruh. Jadi ingat, difahami mana fi'il amar misalnya, fi'il amar itu tu suruhan kepada satu perbuatan, tetapi satu perbuatan itu tu belum berlaku lagi, sebab tu ditolak bangun. Sebab apa? Dia duduk. Kalau dia duduk, kita kata duduk, itu nama dia tahsilul hasil. Tapi bukan pada semua keadaan. Bukan tak boleh nak suruh benda yang telah hasil. Kena difahami elok-elok ni. Kalau antum memahami amar itu tu hanya untuk kepada benda yang belum berlaku sahaja, bahaya. Nanti orang tanya, datang intirat. Kalau macam tu ustazah, macam mana pula dengan firman Allah Ta'ala? Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Adakah ketika Allah khitab ayat ini tengah-tengah dah Nabi Islam dah, adakah Nabi tidak bertakwa? So minta untuk bertakwa. Nampak tak? So macam mana? Adakah Nabi tak takwa sehingga disuruh oleh Allah supaya bertakwa? Ni majal bagi belajar tafsir lah ni katanya. Tapi tafsir ingat, tanpa ada alat semua ni memang tak boleh pergi. So macam mana? Apa maksud dia? Adakah Nabi tidak bertakwa? Soalan, kena jawab lah. Di sini ni maknanya apa? Suruh mudawamah. Okey, mudawamah iaitu dawim ala taqwa, berterusanlah di atas takwa. So boleh suruh perkara yang telah hasil, tapi bukan dengan mana ihdas, tapi dengan mana mudawamah. Ijlis, kekal duduk. Macam tu. Okey. Macam contoh, Syekh datang nak bangun, Syekh jlis. Apa tak? Suruh duduk, padahal duduk dah. Suruh kekal. Okey, jadi tanggung. Tu satu tanggungan, satu tafsiran untuk ayat ketika dalam bentuk macam suruh Nabi bertakwa dan sebagainya. Tapi ada sebagian ulama kata itu, dia kata apa? Boleh je. Nak suruh tu dengan makna ihdas tu. Okey, sebab apa? Suruhan tu, ya ayuhan nabiyyu taqillah tu, suruhan tu bukan yang telah hasil. Apa? Suruhan untuk Nabi bertakwa dengan takwa yang lain tu. Bermaksud apa? Sentiasa takbah. Apa? Takwa tu sentiasa bertambah. Mana bertakwalah dengan takwa yang lain. Tambah, sentiasa bertambah. Jadi harus untuk maqam Nabi tu. Jadi nak kata Nabi boleh tak nak kata apa? Maqam dia takwa dengan yang baru tu boleh, masuk suruhan yang baru. Mana takwa yang lain, mana takwa yang tinggi, makin tinggi. Jadi tafsiran ini adalah bukan dalam kita tafsir, antaranya kita At-Tahrir wa Tanwir, Ruhul Ma'ani ada. Okey, insya-Allah taala dekat situ pembahasan situ ayat 6 taqil, ambil satu ayat tu, baca situ tu. Okey. Kemudian wa ma'na lamhil asli, makna lamhil asli al-isyarah biha, isyarah dengannya, dengan al itu tu ilal aslil manquli an, kepada asal yang dinakalkan daripadanya, daripada al, qabla al-alamiyah, sebelum daripada alamiyah. Sebab kita dah tahu ni al-lamhil asli masuk kepada alam manqul. Isim alam ada dua, isim alam manqul, isim alam murtajal. Isim alam manqul, isim alam nama orang dan sebagainya, itu diambil sebelum dijadikan nama khas itu tu, dia digunakan untuk selain daripada nama, seperti isim fa'il, mas dan sebagainya.
Adapun isim murtajal itu tu diguna nama orang tu sebelum daripada guna nama orang tidak ada digunakan melainkan untuk nama orang je. Terus, okey. Wa minhum manqulun ka fadlin wa asad wa dzurtijalin ka su'ada wa udad. Okey. Dalam al-fiqh hafal tak? Wa minhum manqulun ka fadlin wa asad. Okey. Tu wa minhu dalam bab isim alam tu. Okey. Kemudian ni wa kulluha min khasa'isil ismi, dan kesemuanya itu tu ialah ketentuan bagi isim. Wa amma dukhuluha, tak kiralah memberi faedah ta'rif ataupun tidak, semua tu untuk isim. Wa amma dukhuluha, patut ni waw tu, waw istinaf bayani. Istinaf bayani tu apa maksud istinaf al-bayani? Okey, al-waqi'atu fi jawabi su'alin muqaddar, tu ta'rif. Apa dhabit untuk waw? Waw ada ni, waw al-istinaf tu ada dua, al-istinaf an-nahwi dengan al-istinaf al-bayani. Al-istinaf al-bayani iaitu al-wawul waqi'atu, al-wawu al-waqi'atu, al-wawu al-waqi'atu fi jawabi su'alin muqaddar. Beda kata macam ni soalan macam orang tanya, lepas tu ni ada ke tu satu kalimah tu masuk masuk al pada selain daripada isim, masuk pada fi'il, macam mana pula? Jawapan dia jawab syubha. Wa amma dukhuluha 'ala al-fi'l al-mudhari' fi qawli syair, dan adapun masuknya masuk al di atas fi'il mudhari' pada kata syair, ma anta bil hukmi tarda hukumatah wala al-asil wala dhir ra'yi wal jadal, ay alladhi tarda hukumatah. Okey, yang redha oleh engkau akan hukumatah, akan penghakimannya, bermakna hukmihi. Itu tu jawab dia tu apa? Wa amma amma tu apa? Amma, kalimah apa amma? Yang main-main ni soalan Syekh Hasan Usman hafizahullah taala ketika munaqasyah baru-baru ni. Ni sebenarnya amma tu apa? Harfu syartin. Lagi ya, harfu syartin saja. Yang datang tu perform lah. Kena tambah boleh tak? Harfu syartin atau wa taukidin wa tafsilin. Okey, harfu syartin wa taukidin daiman wa tafsilin ghaliban. Jawab macam tu kalau munaqasyah tu yang padu. Tapi sebab tu jangan ingat, sebab tu anak galakkan sangat-sangat antum pergi kepada munaqasyah. Mana-mana munaqasyah pergi. So ilmu semua tu. Mana itu kritikan dihadap benda yang orang biasa silap. So kita jaga, nampak tak? Tak kira lughah ke, hadis ke, tafsir ke, ilmu semua tu. Ini orang-orang kelas tinggi, dirasa ulia ni. Kita kan bawah, kita kuliah. Ni dirasa ulia tu. Yang doktorah tengok kritikan-kritikan tu semua tu. Jangan ingat mereka tidak melakukan kesilapan yang basic. Nampak tak? Kadang-kadang apa? Kadang bab-bab idhafat dan sebagainya. Kita tanya benda yang basic-basic kalau hadis tu. Apa ta'rif musnad tu apa? Beza musnad dengan muwatta' tu apa? Tu dengan sunan, jami'. Apa beza? Benda tu kan basic, tapi waktu nak munaqasyah dia kelang kabut dah macam kadang berterabur jawapan dan sebagainya. Kan sampai nak kena gelak dan sebagainya. So sebab tu kena tamkinkan ilmu yang asas-asas ni kena ni. Jangan anggap soalan hanya yang tinggi-tinggi je dia tanya. Nampak tak? Kadang-kadang soalan basic macam tadi tu lah. Nampak tak? Amma, kalimah apa? Haraf apa? Haraf syarat. Lagi? Saya tanya. Kadang-kadang apa? Ni saya bagi tahu. Bagi tahu waktu anak pergi rumah dia tu, dia ada madhiyafah Syekh Hasan Usman kat rumah dia dekat dekat 6 Oktober. Dia apa? Belajar hatta yang doktorah sebahagian tu, yang bahis tu ketika munaqasyah tu. Dia tanya kan tajuk-tajuk dia tu jam'an wa dirasatan. I'rab jam'an tu. Salih nak jawab. Apa i'rab jam'an wa dirasatan? Kadang-kadang boleh betul tanya ta'alluq apa semua tu dia tak tahu. Tu Syekh macam sedih sikit. Syekh kata itu padah kalau apa tak mengaji dengan guru. Syekh sangat penting musyafahah tu, talaki tu. Okey, tu kalau just semata-mata di Rasulullah just pergi kuliah macam tu, tak pergi talaki ni, itulah padahnya. Memang dah ambil ni, tapi benda-benda yang basic macam tu banyak benda dia tak tahu nanti. Pada bidang dia fokus macam tu. Okey.
Yang benda tu bimakna hukmihi tu fasyadzun, tu jawab dia tu. Jawab amma. Masuk al pada fi'il mudhari' itu ialah syadz. Okey, la yuqasu alai, tidak dikiaskan di atasnya. Tak boleh lah benda yang syadz tak boleh nak kita nak amalkan. Okey, yang menyalahi kaedah. Ingat, amma harfu syaratin wa taukidin daiman wa tafsilin ghaliban. Sebab apa harf syarat dia mulakan pada jawab. Okey, sebab tu ada rabit itu. Okey, ada fa. Bila ada amma fa. Kemudian taukid dia taukid. Apa makna taukid? Macam mana nak terangkan dari segi taukid tu? Dia sentiasa memberi, dia haraf syarat sentiasa dan haraf taukid sentiasa. Maksudnya, cuba siapa boleh terangkan apa makna taukid? Tak jelas lah apa. Macam mana amma tu boleh jadi huruf taukid? Macam surah dia tu. Amma Zaidun qa'imun. Okey. Zaidun qa'imun. Cara nak taukidkan tu macam mana? Inna Zaidan qa'imun. Lagi? Lagi? Kalau qama Zaidun, qad qama Zaidun. Macam nak taukidkan lagi tu? Apa dia? Samalah tu taukid lagi. Inna Zaidan laqaimun. Sudah ada maksud dengan inna tu. Lagi? Macam nak taukidkan tu? Soalan dia tu. Macam nak taukidkan selain daripada inna? Pada jumlah mubtada khabar, jumlah ismiyah tu. Uslub. Apa dia? Macam mana? Jadi bunyi macam mana? Amma Zaidun betul? Faqaimun. Amma Zaidun faqaimun. Itu taukid. Okey, amma Zaidun faqaimun, itu taukid. Kena ada fa. Kemudian tafsil pula tu ghaliban. Ghaliban ketika masuk amma tu dia nak tafsil benda tu, nak perincikan sesuatu tu ghaliban. Tapi daiman dua benda tu. Okey, sebab tu bila ada amma kena ada fa. Okey. Kemudian kemudian sentuh pada ni perbahasan al-lam. Bawah tu kan ada dekat bahagian ta'liq tu. Ambil perbahasan yang penting-penting, yang lain tu semua maklum, benda-benda maklum. Ambil dekat lam lil ikhtisas, idza kana madkhuluha la yamlik, apabila adalah madkhulnya itu tidak boleh memiliki. Seperti al-jullu lil faras. Lil faras tu. So, tali kekang itu tu khusus bagi kuda. Kuda tidak boleh memiliki. Dia boleh dimiliki sahaja. Okey. Banding orang boleh dimiliki dan boleh memiliki. Tapi jangan ingat kuda sekarang ni murah-murah. Ni kuda paling mahal. Tadi ni pernah terjual baru-baru ni. Lelong dia tu dekat UK tu 35 juta ringgit. 35 juta ringgit seekor kuda. Okey, dalam time lelong tu terberak situ tu. Nampak tak? Boleh sampai 35 juta ringgit. Okey, walil milki, dan lam ada makna lil ikhtisas tadi tu, dan lil milki idza kana yamlik, apabila dia tu boleh memiliki. Nahu hadzal qasru li Muhammadin, istana ini untuk Muhammad. Walil istihqaq, dan istihqaq nahu ats-tsanaul kamil, kepujian yang sempurna itu tu lillah, ai annahu al mustahiqqu lahu 'ala al haqiqah. Tengok ni, nak baca macam al mustahiqqu lahu ke al mustahiqqu lahu. Okey, kita ambil alhamdulillah. Lam pada lafzul jalal itu lil istihqaq. Ambil satu istihqaq boleh. Takdir dia macam mana? Takdir macam mana? Alhamdulillah. Alhamdu mustahaqqun lillah ke alhamdu mustahiqqun lillah? Alhamdu mustahaqqun lillah yang pertama. Alhamdu mustahiqqun lillah yang kedua. Siapa kata yang pertama? Angkat tangan. Siapa kata yang kedua? Masing-masing ada pendapat. Okey.
Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dalil dia. Nampak tak? Di sini tengok, kena pandai tu. Kadang-kadang untuk silap takdir sebagainya. Kalau alhamdu mustahaqqun lillah. Kalau Allahu mustahiqqun lil hamdi. Kena beza macam tu tu. Allahu mustahiqqun lil hamdi. Alhamdu mustahaqqun lillah. Okey. Kemudian walil juhudi, macam tadi tu, annahu al mustahaqqu lahu, bahawa sesungguhnya ia asana al mustahaqqu lahu bagi Allah. Kalau annahu Allah al mustahiqqu lahu lisana. Walil juhud, kiran juhud, pengingkaran. Tapi itu idza subiqat bi kana al manfiyah bima, apabila didahului dengan kana yang dinafikan akan dia bima, dengan ma. Tengok bi kana al manfiyah. Kana tu, okey, kana bi kana kana fi'il apa? Kalau kata kana Zaidun qa'iman, kana ialah fi'il madhi naqis. Okey, yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Okey, tapi di sini kana di sini kalimah apa? Kana di sini isim. Sebab apa isim? Qasad kepada qasad kepada lafaz, bukan qasad kepada makna. Tetapi ingat, bila qasad kepada lafaz, kaedah kita dah baca, kaedah apa? Al-kalimatu mata qusida lafzuha sarat isman. Itu isman isim alam. Okey, isim alam. Tapi di sini tengok, kalau kita kata lafaz, boleh takdirlah subiqat bi lafzi kana al-manfiyah pula, i'rab jadi apa? Sifat dia tu. Bagaimana boleh sifat pula dia mukhalafah dengan kana, kan muzakkar. Dia boleh iktibar kalimah, boleh iktibar lafaz. Okey. Bima didahulukan dengan ma. Kana manfiyah bima, yang dinafikan dengan ma. Dinafi dengan ma. Takluk pada manfiyah bima. Aw yakun al manfiyah, ataupun didahului dengan yakun al manfiyah bilam, nahwu qauli ta'ala wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum apa? Jadi dua ni penyelamat ni Allah sebut di dalam Al-Quran, Allah tidak akan mengazab selagi mana Nabi itu ada dalam kalangan mereka. Okey. Jadi Nabi telah wafat dan Nabi jauh daripada kita tu. Jadi apa sebab-sebab yang Allah tidak akan azab? Istighfar. Sebab tu di antara benda sepatutnya di negara kita ni atau mana-mana negara, sepatutnya kalau dah ada wabak sebagainya, kena ada galakan untuk rakyat itu mendekat kepada Allah, khususnya kena istighfar banyak-banyak. Itu seolah jaminan daripada Allah tidak akan mengazab selagi mana mereka itu banyakkan istighfar. Okey. Sebab tu pelajar pelajar bila tidak diilzamkan dengan beberapa zikir, maka dia takkan buat. Dia boleh je buat, tak payahlah. Tapi tak ada disiplin lah. Nampak tak? Adakah dia boleh mulazamah istighfar 100 kali sehari? Astagfirullahaladzim. Nampak tak? Mungkin boleh je. Tapi adakah istiqamah? Susah. Sebab tu kena ada tasbih ni, musabbih ni. Ada. Okey, tasbih ni. Ni para masyayikh kita ni. Tak tahu antum jalan tu senang-senang je daripada Mahathir tu sampai sini, kalau untuk istighfar ni 500 kali pun boleh. Tapi sebab apa tak boleh duduk? Tak ada buat apa-apa. Tahu tak? Masa kita je duduk diam, macam jalan balik kuliah, diam tengok. Masa itu ingat tak lama ke daripada kuliah tu pergi Mahathir tu misalnya? Tahu tak? Kadang-kadang 5 minit atau 10 minit kan duduk jalan-jalan. Tak ada apa-apa, tengok. Cubalah isi masa. Paling senang isi masa dengan tu lah. Mungkin time kat naik bas, mungkin kita boleh baca kitab. Tapi anak tak galakkan kat sini ni baca kitab time jalan. Okey, sebab dulu pun anak suka juga baca kitab jenis jalan macam tu. Tengok. Kadang tak selamat juga tu. Okey, tu anak tak suruh antum baca kitab ketika berjalan. Okey. Zikir tu. Sebab ni tariqat para masyayikh kita ni dengan ni. Okey. Sebanyakkan istighfar. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Bawah tu semua tu benda-benda maklum. Okey. Kecuali anak sentuh dekat hatta. Okey, dekat hatta. Hatta idza kanat bi ma'na ila lil ghayah
wal jar. Okey, itu mana haraf jar tu, hatta tu dia boleh menjarkan. Sebab ni misal-misal semua untuk haraf jar, dia apabila dengan makna ila lil ghayah, ila lil ghayah wal jar. Nahu misal salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Matla'i majrur dengan hatta. Hatta tu haraf jar. Hiya. Ingat setengah orang duk apa duk istidlal kata malam Lailatul Qadar itu malam ke-27. Pasti. Apa? Sebab hiya tu, kalimah hiya tu ma'rifah. Ma'rifah ada 7. Itu paling ma'rifah. Kemudian dia kata apa? Hiya ni kalau kita kira daripada awal ni, dia huruf kalimah yang ke-27. Maka malam Lailatul Qadar malam ke-27. Itu bukan istidlal para fuqaha. Istidlal Al-Quran bukan macam tu. Okay, sekali pun ada disebutkan bukan, itu istidlal yang tak betul. Tak tepat langsung main macam tu. Main kalimah-kalimah apa, kira ada 10, 5. Mana boleh macam tu? Al-Quran bukan bicara macam tu. Okey. Benda luar masuk. Jadi kalau orang tafsir Quran jadi main nombor-nombor macam tu apa tu, itu jauhi orang-orang macam tu. Okey? Tak selamat tu. Okey. Fa in kanat lil 'athfi aw libtida'il kalam fala tajur. Maka apabila adalah ia hatta itu tu untuk huruf ataf ataupun untuk permulaan kalam, maka tidak menjar ia itu. Nahu qadimal hujjaj, datang oleh, telah tiba oleh orang yang melakukan haji. Okay. Hattal musyatu, sehinggalah apa sekalipun orang yang berjalan kaki musyah. Wa aqaltu sama kata hatta ra'saha ay maqul. Okey, di sini takdir hatta itu tu sebagai haraf istinaf. Okey, ambil misal aqaltu sama kata hatta ra'suha ra'siha. Di situ tu boleh baca 3. Makan oleh aku akan seekor ikan. Okey. Hatta boleh baca 3. Yang biasanya hatta ra'siha, sebab apa? Hatta haraf jar, maka ra'siha majrur dia. Boleh baca hatta ra'saha, hatta haraf ataf di atas apa? So ra'saha tu ataf di atas samaka, maka oleh aku akan kepala ikan. Dan boleh baca hatta ra'suha. Hatta tu haraf istinaf. Hatta harf istinaf. Hatta ra'suha ay hatta ra'suha ma'kulun. Ra'suha ma'kulun. Okey, mubtada, khabar dia ma'kulun. Cuma dalam perbahasan hatta pula, okey, bila ala kulli hal itu dari segi baris. Dari segi makna pula. Dari segi makna, bila kita kata akal tu sama kata hatta ra'saha, tak ambil satu saja. Jadi adakah kepala dia tu dimakan juga ataupun tidak? Sebab ikan ni setengah orang tu makan sampai kepala. Nampak tak? Bukan setengah orang, kita je. Nampak tak? Tapi ambil yang daging pipi dia tu. Itu yang paling sedap tu kan. Okey. Jadi kalau kita kata, adakah bila ibarat akal tu sama kata hatta ra'saha, adakah kepala dia tu dimakan juga ataupun tidak? Dimakan. Apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil. Datangkanlah mana syahid ke apa-apa semua tu kalam ulama. Cuba baca. Mana syahid dia mana? Khalas. Kalau orang kata hatta dengan hatta kan ghayah juga. Hatta harf ghayah. Ila harf ghayah juga. Kalau kata akal tu sama kata ila ra'siha. Tu beza ila dengan hatta. Dimakan tak? Kalau akal tu sama kata ila ra'siha, kepala dimakan tak? Okey, jawapan. Kalau hatta ra'siha atau hatta ra'saha, ikutlah baris tu. Dimakan tak? Okey, tengok ni. Siapa kata kalau kata hatta dimakan kepalanya, ila tidak dimakan? Siapa kata angkat tangan? Okey. Siapa yang kata sebaliknya pula? Angkat tangan. Okey. Sebab apa? Sebab nak bagi tahu, jangan menganggap
Mereka yang tak angkat tangan ni ingat tak tahu. Mereka lah paling tahu. Sebab apa? Semua boleh ikutlah apa Ustaz, sebab masalah ni khilaf. Nampak tak? Khilaf mu'tabar. Sebab tu jangan menganggap dia orang tak angkat tangan tak tahu dah tu. Dia orang lebih tahu. Nampak tak? Okey. Tu kaedah dia disebut oleh Imam Suyuti. Wa fi dukhulil ghayatil asahhu la tadkhulu ma'ila wa hatta dakhala. Wa fi dukhulil ghayati al asahhu la tadkhulu ila wa hatta dakhala. Wa fi dukhulil ghayatil asahhu la, syarat yang kedua, tadkhulu ila wa hatta dakhala. Okey, bila dalam bab ghayah ada mughayya. Okey. Jadi ikan tu ghayah dia kepala dia sekarang ni sebab ila ra'siha hatta ra'siha. Okey. Jadi tu ghayah. Mughayya dia tu dekat dia besar daripada ni lah, ekor sampai kat kepala tu, sampai sebelum kepala tu. Tu nama dia. Okey. Tapi ni mughayya tu ikan tu lah, ikan tu sendiri. Adakah kepala tu termasuk daripada ikan tu? Yang dimakan tu, hukum dimakan tu. Sebab kita macam ikan tu hukum dia dimakan ataupun tidak. Sekarang ni ikan tu dimakan. Akal tu sama kata hatta ra'saha, sehinggalah kepalanya. So kepala tu dimakan tak? So masuk tak hukum ikan semua, hukum dimakan tu? Okey, sebab tu masalah masuk tak ghayah di dalam mughayya, tu khilaf. Wa fi dukhulil ghayati, dan pada masuk ghayah. Wa fi dukhulil ghayati, iaitu ai masuk pada apa? Fil mughayya al asahhu, pendapat yang lebih sahih, la tadkhulu ila, tidak masuk ghayah berserta ila. Bila contoh akal tu sama kata ila ra'siha misalnya. Jadi ra'siha tidak termasuk daripada ikan yang dimakan tu. Mana dia tidak makanlah. Okey. Kan fi dukhul ghayat al-sahula tadkhulu ila wa hatta dakhala. Kalau dengan hatta masuk ya. Okey. Jadi itu kaedah dia. Disebut apa oleh Imam Suyuti dalam Al-Kawkabus Sati'. Al-Kawkabus Sati'. Baca dalam buka tu. Antum download atau membeli pada kitab Syarah Al-Kawkabus Sati'. Okey. Jam'ul Jawami' Imam Subki tu. Kan matan paling kemah tu. Okey, yang usul fiqh tu. Jadi tengok berapa ramai tak tahulah nak kata macam mana. Kadang-kadang dakwaan saja tu lah. Hafal tu, hafal ni, hafal tu. Jadi cuba tengok dekat ramai-ramai kita ni kan, contohlah dekat Al-Azhar ni, ambillah wafidin semua tu. Yang ambil takhasus usul fiqh contoh. Daripada kuliah sampai dirasa uliah. Cuba cari yang hafal Jam'ul Jawami'. Yang hafal Jam'ul Jawami' ada ke tak? Kalau ada sangat alhamdulillah. Okey. Antum kena hafal tu. Kalau yang takhasus ada bukan takhasus usul fiqh. Okey, ana takhasus hadis. Ana hafal sebahagian sahaja tu. Jadi antum yang takhasus hadis usul fiqh tu kena ada hafalan. Okey, kena ada hafalan. Paling kurang Jam'ul Jawami'. Jadi Jam'ul Jawami' itu dibuat nazam. Itu nasar, dibuat nazam oleh Imam Suyuti dalam Kawkabus Sati'. Ada syarah dia tu, syarah Kawkabus Sati'. Beli yang ditahqiq oleh Dr. Mahmud Abdul Rahman hafizahullah taala. 4 jilid tu. Okay, ada tobok baru sekarang ni kan. Dulu kita tu rare. Dia ada tobok Darussalam 2 jilid, tapi beliau 4 jilid tu yang ditahqiq oleh beliau. Sekarang ni ada tobok baru yang beliau tahqiq tu. Beli yang tu. Baca dalam bahasan ghayah tu ada qaul-qaul semua tu dalam pembahasan ni. Tentang masuknya ghayah pada mughayya. Baca kat situ tu. Tu wajibat yang ke berapa tu? Sebut saja kan. Tengok tak tahu lah. Okey. Okey. Soal masuk pada tanwin. Yang masuk pada tanwin. Mad tanwin, apakah tanwin? Itu huwa nunun sakinah. Nun sakinah zaidatun, yang tambah ia. Okey, talhaqu akhiral ismi lafzan, yang menghubungi ia nun akhiral ismi akan akhir isim. Menghubungi akhir isim. Mana menghubungi itu belakang lah. Menghubungi
Itu tu lafzan, ay fil lafzi, pada lafaz. Zaidun ada pada lafaz, tapi hurufnya zai, ya, dal saja. Wa tufariquhu, dan bercerai ia nun sakinah, hu akan akhir ismi khattan wa waqfa, pada khat. Okey, tulisan tidak ada, waqfa, dan pada ketika waqaf tidak ada. Zaid. Okey, sebab tu baca jaa zaidun, raaitu zaidan, marartu bi zaidin, itu bacaan yang salah. Bacaan yang salah tu. Tapi maqam ta'lim tak apa, dimaafkan pada maqam ta'lim. Bacaan sebetulnya jaa zaid. Okey, raaitu zaida, marartu bi zaid. Tu paling selamat. Sakin taslam. Okey. Okay, kam aqsamut tanwin. Berapakah bagai tanwin? Arba'atun, 4. Dari sisi tidak ada faedah hasar. Tanwinut tamkin, tanwinut tankir, tanwinul iwad, tanwinul muqabalah. Okay, apa ta'rif tanwin tamkin? Ma ta'rifu tanwinut tamkin? Tanwin tamkin, idhafat tanwin kepada tamkin, idhafat dal kepada madlul. Min idhafatid dal ila al-madlul. Ai tanwin dal, tanwinun dalun ala tamkinil ismi, ala tamkinil ismi. Tanwin tamkin itu tanwin itu huwa al-lahiqu, yang menghubungi ia tanwin lil asma'il mu'rabah, akan segala isim yang di-i'rab akan dia, isim mu'rab. Lam pada kata lil asma itu tu lam zaidah. Lam zaidah, haraf jar zaidah li taqwiyatil amil. Nak menguatkan al-lahiq beramal pada asma. Asma itu tu maf'ulun bih. Asma itu tu maf'ulun bih. Menghubungi akan segala isim mu'rab. Okey. Jadi itu tanwin tamkin. Sama ada apa? Ma nuwina minha kana mutamakkinan. Barang iaitu isim, isim mu'rab yang nuwina minha, yang ditanwinkan daripadanya, minal asma'il mu'rabah itu, kana adalah ia ma itu tu mutamakkinan, yang terima tanwin ia. Istilah mutamakkinan, mutamakkinan amkana, lagi pula amkana, lebih imkan. Maksud apa mutamakkin tu sebenarnya? Bapa terjemah lebih kemas pada rupa isim itu. Lebih kemas dalam rupa isim. Kemahnya tetap, kejap, kukuh keisiman dia tu. Keisiman dia namanya itu. Okey, amkana itu paling apa? Amkan tu lebih jelas keisiman dia tu. Maksudnya apa? Isim kalau isim mu'rab, so isim mutamakkin. Tapi isim mutamakkin ada dua, mutamakkin ghairu amkan dengan mutamakkin amkan. Okey. Kemudian wa ma lam yunawwan kana mutamakkinan ghairu amkan. Okey, isim mu'rab yang tidak ditanwinkan adalah ia mutamakkinan ghairu amkan. Mutamakkin ghairu amkan. Seperti ka Zaidin wa Ibrahim. Ini lafzun wa nashrun murattab. Zaidin misal bagi mutamakkin amkan, Ibrahima itu mutamakkin ghairu amkan. Okey. Tengok apa maksudnya? Ni misal paling apa, misal baba bagi misal-misalnya apa? Juz'un yu'ta bihi li idahil mas'alah. Apa maksud kalau kita nak takrib keisiman, lebih jelas keisiman dia tu, dia ibarat macam orang tau. Kita kata kemelayuan tu. Pelajar kita ni, orang Malaysia ni, dia kemelayuan dia tu, dia tidak amkan. Dia mutamakin, nampak Melayu dia tu, orang tak boleh ubah. Warna kulit tu, muka-muka macam ni, nampak tak? Tapi selain daripada tu, apa? Tak kejap lah, masuk tak tetap dia punya kemelayuannya. Pergi Europe, pakai seluar pendek, apa semua tu. Pergi Arab, pakai jubah. Pergi mana-mana, dia berubah. So kemelayuan dia tak tetap. Okey, tak tetap. So orang Melayu bukan isim mutamakin amkan. Okey. Orang Melayu isim mutamakin saja tu. Ada nampak perbezaan tapi dia nampak tak? Dia ikut pakaian macam orang Mesir dan sebagainya. Yang berjubah, yang pakai macam yang pakai seluar ketat-ketat, koyak-koyak. Ada juga yang pakai. Tak, pergi mana-mana dia berubah. Siapakah orang dalam bangsa kat dunia ni yang seolah-olah isim mutamakin amkan?
Orang Sing. Bagilah mana-mana rambut dia macam tu kan. Nampak tak? Jadi ketua pengarah-pengarah apa tu dia pakai tu. Nampak tak? Lepas tu dia punya ni apa semua tu. Jadi dia mutamakin amkan. Jadi boleh nampak, dia tak macam soalan macam tidak dipengaruhi. Hatta kalau pakai seragam pun start dia punya tu. Nampak tak? Melayu tak ada pakai kopiah, tak pakai dan sebagainya. Nampak tak? Okey. Mana keisiman dia tu tak apa jelas. Kalau isim mutamakin amkan jelas. Tengok takrif bawah tu. Al-ismul mutamakin iaitu ma salima min shibhil harfi, isim yang selamat daripada menyerupai haraf. Ai ma kana mu'raban ghairu mabniyin, isim yang adalah isim mu'rab tapi bukan mabni. So dia isim mu'rab. Okey, sawa'un muni'a min as-sarfi ayat tanwi. So isim mutamakin ini masuk umum, sama ada ismul ladzi la yansharif ataupun tidak. Sawa'un muni'a min as-sarfi ayat tanwini ka Ismaila wa Ibrahima am lam yumna' minhu ka Muhammadin wa Bakrin wa Aliyin wa Khalidin. So isim mutamakin ada dua. Isim mutamakin ghairu amkan, itu tu apa? Ialah ismul ladzi la yansharif. Okey, ismul ladzi la yansharif. Sebab apa? Sebab apa? Maknanya apa? Isim mutamakin amkan ini ni, dia sebab apa macam tu? Sebab dia tidak menyerupai apa-apa langsung. Tidak menyerupai fi'il, tidak menyerupai haraf. Itu nama dia isim mutamakin amkan. Adapun isim mutamakin ghairu amkan, okey, dia tak menyerupai haraf, tapi dia menyerupai fi'il. Dia menyerupai fi'il. Sebab tu dia tidak ditanwinkan. Wa ghairu mutamakin huwal mabni. Isim yang ghairul mutamakin itu tu huwal mabni li shibhi bil harfi fil wad'i aw al ma'na aw al isti'mal aw al iftiqar al lazim aw al jumud. Ni menyerupai haraf. Haraf kan ada wa minhu mu'rabun wa mabni li shabahin min al hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kan yabatin al fi'li bila ta'asir wa kaftiqarin usila. Dalam matan alfiah tu tentang apa je wajah syabah di antara isim dengan haraf tu. Maksudnya apa? Isim asalnya ditanwinkan, tapi bila menyerupai fi'il tidak akan ditanwinkan. Still isim mu'rab lagi tu. Tapi bila dah menyerupai haraf dah jadi isim mabni. Okey. Sebab tu khulasahnya kat waktu wal mutamakin amkan huwa al mu'rab al munsharif ka Muhammad wa Bakr wa Ali wa Khalid ila akhirih wa yu'rafu aidan bi qawlihim. Ni khulasanya macam ni. Mutamakin amkan huwa ma lam yushbihi al harfa. Ni ta'rif mutamakin amkan seperti Muhammad, Bakr, Zaid tu. Ma lam yushbihi al harfa, isim yang tidak menyerupai akan haraf, fayubna, maka sebab dia tu dibina. Mana dia tidak menyerupai haraf sehingga dia tu dibina. Ingat, isim menyerupai haraf dia akan jadi isim mabni. Walal fi'la, dan tidak menyerupai akan fi'il, fayumna'a min as-sarfi, sehingga sebab halang daripada tanwin. Wal muadda wahid. Okey, muadda lah sekali muadda tu pengakhiran tu satu sahaja tu. Maksud dia tidak menyerupai dua-dua. Ingat, tidak menyerupai dua-dua, so dia mutamakin amkan pada keisiman itu. Pada rupa isim dia tu lebih kemas. Okay, so isim mutamakin amkan. Kalau dia menyerupai fi'il, dia jadi isim mutamakin ghairu amkan, itu ismul lazila yang sharif. Kalau dah menyerupai haraf, maka jadi apa? Isim apa? Isim mabni. Okay, isim mabni. Ma ta'rifu tanwin tankir. Apakah ta'rif tanwin tankir? Yaitu huwa lahiq, yang menghubungi lil asma'il mabniyah, bagi segala isim mabni. Isim mabni ada berapa? Cuba sebut satu. Isim dhamir lagi. Betul. Lagi. Isim dhamir, isim istifham, isim syarat, isim mausul, isim isyarah. Betul. Kemudian ni isim fa'il, bukan isim fa'il, isim fa'il. Kemudian okey, isim adat yang ditarkibkan dengan asyarah kecuali 12. Okey, isim adat yang ditarkibkan dengan asyarah kecuali 12. Sebab 12 tu dia punya isna itu di mu'rab. Adapun yang selain daripada itu 1 sampai 19 tu ada tu mabni.
Ingat tu. Mabni tak banyak. Okey, tapi kalau silap situ tu silap nampak teruklah. Okey, ma ta'rifu tanwin tankir. Okey, wa lahiqu lil asma'il mabniyah. Isim mabni pun masuk tanwin juga. Macam mana? Sebenarnya isim mabni tidak ditanwinkan asalnya. Kenapa? Farqan, untuk membezakan, tu maf'ul min ajli atau maf'ul li ajli baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Membezakan di antara ma'rifahnya, ma'rifah isim mabni dan nakirahnya. Manuwina minha, barang yang ditanwinkan daripada asma' mabniyah itu tu kana nakiratan, adalah dia tu nakirah. Wa ma lam yunawwan kana ma'rifatan, kasahin wa sibawaihin. Sah itu kan isim mabni. Apa isim mabni? Isim fa'il. Isim fa'il apa? Isim fa'il amar. Sahin, mana uskut. Okey, uskut. Tapi beza dia. Kalau sah dengan sahin. Sah dengan sahin. Sah mana? Sah dengan ha, mana diam. Diam tu ma'rifah. Okey, diam daripada sesuatu tajuk tertentu. Contoh, tiba-tiba datang sini, tiba-tiba nak bercakap tentang hal apa? Pasal hujan, apa ni, kotor dan sebagainya. Sah. Jangan sebut pasal hujan-hujan lagi tu. Takut hujan balik ni. Faham tak? Apa cerita benda lain? Cakap benda lain. Adapun kalau kata sahin. Okey? Sahin, maka itu tu diam daripada semua perkara. Semua perkara. Okey? Seperti sibawaihi. Jadi sibawaihi, bila kata sibawai, bila tidak ditanwinkan itu sibawai tu lah, Imam Sibawai. Kalau sibawaihin, mana-mana sibawai. Okey, so tanwin yang masuk tu tanwin menunjuk tangkir, nakirah. Okey, umum. Okey, cuma sibawai sebutan ulama lughah dengan ulama hadis berbeza. Sibawai, sibuyah, rahawai, rahuyah, zanjawai, zanjuyah. Nampak tak? Tu antara ulama hadis dengan ulama lughah. Ma ta'rifu tanwin al-'iwad. Apakah ta'rif tanwin al-'iwad? Ta'rif tanwin ganti i'wad. Huwa al-lahiqu li hina idzin, yang menghubungi bagi kalimah hina idzin wa yauma idzin. Okey. Pada ketika itu, pada hari itu, wa kullin, dan lafaz kullin. Okey, wa ba'din. Wa ba'din. Okey, wa yakunu, okey, wa yakunu, dan adalah ia tanwin i'wad itu tu iwadan an jumlah. Di situ tengok wa yakunu, kat sini ni kena takdir ay wa qad yakunu, dan terkadang adalah ia tanwin i'wad. Tambah, ingat, kadang-kadang ingat qad masuk pada fi'il mudhari' kebanyakan ni litaqlil. So bila tempat macam ni so letaklah qad wa yakunu ay wa qad yakunu, dan terkadang adalah ia tanwin i'wad itu tu iwadan, ganti an jumlah, daripada jumlah, satu jumlah. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa antum hina idzin tanzurun, dan kamu hina idzin, ketika itu, tanzurun, melihat oleh kamu. Hina idzin ay hina id balaghatil hulqum. Okey, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Hina idzin takdirnya ambil jumlah sebelum tu, hina id balaghatil hulqum. So balaghatil hulqum itu tu satu jumlah. Balaghatil hulqum ay balaghatir ruhul halqum, apabila sampai oleh roh akan halqum. Au jumalin, ataupun beberapa jumlah, ka qaulihi ta'ala yauma idzi yasdurun nas. Okey, mana jumlah dia? Yauma idzin ay yauma idz apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin yasdurun nas. Yauma idzin ay yauma idz zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu, sampai habis. Okay, itu beberapa jumlah. So tanwin pada yauma idzin tanwin iwad daripada jumal, beberapa jumlah. Au mufrad, ataupun ganti daripada mufrad. Okey, au mufradin. Okey, ataf, semua tu ataf bagi apa? Jumlatin. Wa qad yakunu iwadan an jumlatin wa an jumalin wa an mufradin. Okey, ka qaulihi ta'ala qul kullu ya'malu ala syakilatihi. Okey,
Kullun pada tanwin kullun ay kullu insan. Kullu insan. Tiap-tiap manusia itu ya'malu beramal ia ala syakilatih di atas syakilatih di atas tariqahnya. Di atas tariqahnya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Sebab tu jangan pelik lah. Jangan pelik. Tengok sebab apa dia tu boleh belajar macam tu. Sebab apa dia boleh pergi sana sini tiap pagi kan? Okey. Sebab apa dia melihat kepada dia. Sebab apa pelajar-pelajar sebahagian rajin pergi macam Das Syekh Yusri hafizahullah taala. Masya-Allah pagi-pagi semua tu pergi istiqamah masya-Allah. Dia tak boleh pelik lah. Okey. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Orang-orang yang dah teruskan, okey. Kita yang tak mampu contoh, buatlah benda lain. Buat benda lain yang sama-sama faedah. Okey. Tu masya-Allah lah, anda sangat kagum orang-orang yang istiqamah tu, mana setiap hari, setiap pagi macam tu pergi masya-Allah. Okey. Tapi ingat anak-anak pesan. Okey. Bagus apa yang tuan buat. Tetapi tengok balik. Okey. Al-ibrah bi quwwati tahsil la bi sinin tu. Tengok yang saya sampai pergi kelas banyak-banyak ni sampai sekarang ni, okey. Sampai sekarang cuba tanya dia boleh baca kitab ke belum? Yang duk pergi tiap hari pergi talaki sana sini dan sebagainya, tanya, dah setahun lebih, 2 tahun lebih, 3 tahun dah boleh baca kitab ke tak? Tak boleh lagi. Macam mana tak boleh? Sebab pergi dah talaki. No. Nak boleh baca kitab bukan cara macam tu, bukan banyakkan pergi talaki. Nampak tak? Okey. Banyakkan bersendiri. Pelik kan? Itu cara dia. Kosongkan masa untuk antum. Dah belajar banyak cara untuk praktik untuk diri sendiri, masa bagikan diri untuk kita sendiri itu, iaitu masa kita bacaan kita sendiri itu. Cuba tengok macam nak try Arab satu. Ada masa bacaan sendiri itu. Sebab tu pelajar baru digalakkan untuk pergi banyak kelas talaki. Sebab apa? Kebanyakan pelajar baru ni dia daripada start macam biasalah, dia kena pergi kelas mantik, kelas nahu, kelas bala, pergi. Okey. Tetapi untuk dah pelajar tahun dah 3-4 tahun duduk Mesir ni, kena kurangkan. Antum kena baca, kena banyakkan membaca. Itu cara belajar sebetul-betulnya. Bukan banyakkan mengaji. Okey. Ini betul. Tariqah yang sepatutnya kalau antum nak pergi jauh macam ni. Antum kena bergerumang dengan kitab. Sikitkan sebab ada takhassus antum, cukup seminggu 2-3 dars sahaja dengan guru yang mutakhassis. Waktu antum buat wajibat dan sebagainya. Buat bahas, Syekh tunjuk Syekh saya buat ni, cuba tengok apa ni, buat macam tu. Barulah padu. Kalau tak nanti antum just pergi, tak ada tahsil tau. Tidak diperah macam tu. Sama bila tulis kitab, bila tulis satu risalah tak mampu juga. Bila Syekh bagi wajibat tak mampu dan sebagainya, sedangkan dah lama dah, sedangkan ma'ruf. Sebab tu cara belajar tu kena jaga elok. Tu antara nasihat pertama yang anda dapat daripada Dr. Ahmad Ikhwani hafizahullah taala. Waktu pergi munaqasyah, pergi. Lepas tu di antara nasihat dia tanya nak pergi kelas mana semua tu, nanti antum kurangkan, banyakkan masa. Okay, banyakkan masa bersendirian dengan dekat bilik tu, masa kita. Okay, masa kita. Sebab tu orang-orang alim dia banyak masa membaca. Sebab tu ustaz tak boleh baca kitab, cepatlah baca kitab tu, pandaikan baca. Lepas dah pandai baca, banyakkan bersendirian. Tu cara dia, bukan mengaji habis. Contoh mengaji kitab besar, nak juga mengaji daripada awal sampai habis dengan guru. Tak, dah habis kitab ni nak kitab yang lain pula macam tu. Dia ada beberapa kitab yang untuk tadris kita belajar, tapi bukan semua kitab. Dia satu kitab sebagai umdah, contoh mengaji daripada awal sampai habis Jamak Jawami' dan syarah dia tu. Kira kita usul fiqh lain tu bacalah. Anda dah boleh baca. Tak? Sebab tu Dr. Abu Musa hafizahullah taala sangat marah pelajar yang asyik banyak bertanya benda yang dia mampu baca. Sebab tariqatul untuk tahsil tu banyak membaca, melihat YouTube dan sebagainya tu. Okey. Tu cara dia untuk belajar, bukan untuk talaki semata-mata. Okey, kemudian qul kullun ya'malu ala syakilatihi, ay kullu insan. So tanwin pada kullun itu tu ialah tanwin iwad daripada satu jumlah, satu mufrad, kalimah mufrad, lafaz mufrad. Wa iwadan an harfin. Untuk ba'din pula, untuk ba'din tadi itu pada awal juzuk yang ketiga, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Okey, ba'din ay ba'dihim. Okey, tilkar rusul faddalna, demikian itu rasul, faddalna ba'dahum ala ba'din, kami mentafdilkan sebahagian daripada sebahagian yang lain. Ba'din ay ba'dihim. Okey, wa 'iwadan an harfin, dan ganti daripada satu haraf. Okey,
ka jawarin wa ghawashin. Jawarin asalnya jawari. Okey, ghawashin asalnya ghawashi, jamak bagi ghashiyah. Jawarin jamak bagi jariyah. Okey, jamak bagi jariyah. Ghawashin jamak bagi ghashiyah. Ghashiyah itu tu tiap-tiap apa yang menutup lah. Tiap-tiap apa yang menutup. Kalau kita kata macam apa? Ni tudung, kepala, kopiah boleh panggil ghashiyah. Okey, ma ta'rifu tanwin al-muqabalah? Apa kata ta'rif tanwin muqabalah? Iaitu huwa lahiqu li jam'il muannath salim, yang menghubungi akan jamak muannas salim. Jamak muannas salim fi muqabalah, halakan itu pada muqabalah akan nun, pada membetuli akan nun, fi jam'il mudzakkar salim, pada jamak muzakkar salim, ka hindatin, seperti hindad. Hindatin itu apa dah? Dia pada jamak muannas salim, hindatin, membetuli nun pada jamak jamak muzakkar salim. Muslimina, muslimatin. Mim alif ya, tanwin pada ta tu membetuli nun, tu tanwin muqabalah. Sebab muqabalah sahaja tu. Okey, itu ada 4. Okey, kesemuanya ada 10. Tulis. Okey, tulis dia punya apa, syair dia tu. Aqsamu tanwinihim ashrun 'alaika biha. Ashrun 'alaika biha. Lepas tu syatar yang kedua, fa inna taqsimaha min khairi ma huriza. Min khairi ma huriza. Bait yang kedua, 2 bait saja. Makin wa'awid wa qabil wal munakkar zid. Makin wa'awid wa qabil wal munakkar zid. Syatar yang kedua, rannim awihki idtarir ghalin wa ma humiza. Aqsamu tanwinihim 'ashrun 'alaika biha fa inna taqsimaha min khairi ma huriza. Makin wa'awwid wa qabil wal munakkar zid. Rannim awih idtarir ghalin wa ma humiza. Makin. Okey, aqsamu tanwinihim, segala bagai tanwin mereka itu tu, la manahu 'ashrun, 10, 'alaika biha. Hendaklah kamu itu di atasnya, jaga di atasnya. Fa inna taqsimaha, kerana sesungguhnya pembahagian tanwin itu tu pada 10, min khairi ma huriza, setengah daripada perkara yang baik untuk dihafal, dijaga. Okey, makin itu tanwin tamkin. Okey, wa'awid, okey, tanwin iwad. Wa qabil, tanwin muqabalah. Wal munakkar, tanwin tankir. Wazid, tanwin zaidah, tanwin ziyadah, nama dia tanwin ziyadah, ataupun nama lainnya tanwin al-munasabah. Tanwin al-munasabah. Rannim, tanwin tarannum. Tanwin tarannum. Jangan ingat tarannum ada Quran je. Ya harka sobar ras semua tu. Okey, rannim awihki, ataupun tanwin hikayah. Tanwin hikayah. Idtarir, tanwin darurah. Tanwin darurah. Ghalin, okey, tanwin ghalin, tanwin ghaliyah. Okey. Kemudian tanwinul hamz, tanwin al-hamz. Tanwinul hamz nama lainnya tanwin at-taktsir. Tanwinul hamz nama lainnya tanwin at-taktsir. Iaitu dia masuk pada isim mabni, ditanwinkan untuk menunjuk di atas banyak, seperti haula'i qaumuka, kita tanwinkan haula'in qaumuka. So tanwin al-hamz, tanwin menunjuk di atas taksir. Okey, pembahagian semua ni boleh buka detail pada kitab-kitab besar, semua ada. Okey, Syarah Ibn Aqil ada dan Kawakib ada. Okey, dan Kawakib tu lebih jelas. Al-Kawakibud Durriyah, syarah di atas Mutammimah. Okey, untuk tanwin ni sudah jelas ada banyak. Okey, cuba baca sama-sama itu Bahar Basit. Okey, baca sama-sama. Baca lagu lah. 1, 2, 3.
Sekali. Sama-sama kuat kan orang? Atau 2 3? Aywa. Okey, cuba baca lagu lain. Baca tenang-tenang. أقسام تنوينهم 10 عليك بها فإن تقسمها من خير ما حرزا مكين وعوض وقابل والمنكر زيد ظنين أو Ayo sekali, 2 3. Gunakanlah, nanti dah jadi ustaz, jadi ustazah, biasakan macam ni kepada anak murid. Gunakan segala seni yang ada tu, biar murid jadi seronok belajar tu. Sedaplah belajar dengan ustaz tu, sedaplah belajar dengan ustazah tu. Ada nyanyi. Nyanyi apa? Ni. Nampak tak? Main semua tu. Okey. Okey, wallahu taala a'la wa a'lam.